Assalamualaikum. Untuk video kali ni, aku nak ceritakan sambungan daripada misteri hantu gamelan yang ada dekat Part 1. Ini untuk Part 2 lah kiranya. Nak dijadikan cerita. Benda ni berlaku seminggu selepas kejadian yang pertama. Yang hampa boleh tengok untuk Part 1 punya. Kejadian pertama tu. Dan ni untuk kejadian yang kedua. Selepas seminggu, aku tak kena ganggu dengan hantu gamelan tu. Hampa bayangkan pelik tak kena ganggu seminggu. Selalu aku memang setiap hari kena ganggu benda ni. Walaupun dengan benda-benda mistik ni mesti kena ganggu lah sehari. So aku pun macam nak heran jugalah time tu. Dah seminggu tak kena apa, tak ada berita, tak nampak apa. Kira lain macam. Okay, aku memang pelik. Dah tak nampak bagi nampak. Dah tak boleh tengok duk tanya-tanya. Benda ni bagi aku rezeki. Benda-benda yang boleh tengok benda mistik ni. Okay, sambungan untuk Part 2. Selepas minggu tak ada kejadian tu, aku pergi sendiri. Pergi turun balik dekat bilik gamelan tu, nak tengok balik. Selepas minggu. Kerana minggu depan tu lah. Betul ya. Kerana aku pergi sana, aku tengok kerana bilik gamelan tu orang duk pakai time tu. Kerana budak-budak gamelan, member-member aku kan, yang orang kuat gamelan, mereka selalu main. Aku boleh tengok macam tu lah. Minat, tapi tak kesampaian. Dia kena ada lenggokkan tangan. Aku lembut-lembut ni, aku tak erti sangat. Nak dijadikan cerita, petang tu, aku dengan geng-geng gamelan, aku tak geng gamelan tau. Aku turun lah nak tengok mereka latihan. Saja turun-turun tengok. Kerana mereka ni selalu habis dalam pukul bunyi azan asak tu habis lah. Mereka training. Aku kiranya time tu, aku keluar lambat dari bilik tu. Kerana 5:30. Bukan 5:30, 5:30 lah. Kerana makcik duk main panggil. Kami punya bilik gamelan tu dalam asrama. Dalam asrama lelaki. Kerana buat santai-santai. Cuma kadang-kadang lah perempuan main. Tu pun kalau main. Semasa mereka main tu kan, aku nampak lah something, benda yang pelik lah. Bagi aku benda tu pelik lah. Aku nampak seorang perempuan ni yang dia duduk kat penjuru. Aku tak mau beritahu penjuru mana. Sebab orang yang tengok ni budak sekolah aku juga. Sambil hampa main tu, ni untuk budak-budak gamelan yang tak pernah tahu kan. Sambil hampa main tu, ada seorang puteri ni ataupun seorang jasad perempuan lah duduk tengok hampa. Aku tak boleh beritahu kat mana. Sekali hampa pula tak mau main. Habis aku kena kecam macam tu lah. Lepas tu puteri tu bukan buat apa pun. Jasad perempuan tu tak buat apa. Cuma tengok sambil senyum. Cuma aku yang something pelik sikit time tu. Setiap kali hampa main mesti ada. Setiap kali hampa main mesti ada. Macam mana aku je malah nak cakap dah hampa duk main. Sebab aku pun seraya juga kan. Dan ramai dekat asrama lelaki pernah dengar bunyi malam-malam. Kira hampa duduk kat tandas kan, dengar bunyi gong, bunyi gamelan. Bunyi gamelan ni cukup klasik lah bagi aku. Sebab bunyi dia macam bunyi mainan lama. Bunyi macam tak boleh digambarkan. Macam tu lah maksud aku. Tanya je mesti ada orang pernah kena dengar bunyi benda tu. Cuma aku tak beritahu cerita sebenar dekat orang yang bilik gamelan tu maknanya memang berhantu. Aku tak tahu lah sebab aku yang nampak pengalaman aku. Tak tahu lah orang lain pernah nampak tak. Hampa duk main sebenarnya dia sambil tersenyum tak. Aku tak tahu sejarah dia. Mungkin di orang tu yang main bonang, orang tu yang main gambar, orang tu yang main gong. Kira sejarah daripada permainan tu kan. Tak tahu. Dan sekolah aku time tu, aku pun tak tahu dari mana barang-barang alat-alat tradisional ni boleh masuk dalam sekolah tu. Kerana kami ada event time tu.
nak dijadikan cerita, pengalaman ni juga berlaku pada satu ketika yang ada event. Mungkin event, aku rasa ingat aku event ni orang luar negara yang mai. Bukan orang Thailand tapi orang luar negara. Aku tak ingat lah sebab aku tak terbabit dalam tu kan. Aku nampak lah time tu. Walaupun aku yang tak main kan, tapi aku nampak lah time lepas training. Bayangkan, kami punya barang tu selalunya kena pi, kalau buat dekat dewan makan, pi tak barang gamelan tu dekat dewan makan. Kalau buat kat pimpinan, kami tak dekat pimpinan. Bilik gamelan apa, barang-barang gamelan tu. Kiranya aku nampak lah setiap kali hampa main. Cuma kan, bila hampa main tu, dia tak ada kat penjuru kalau hampa keluar dari bilik tu. Bila hampa duduk dalam bilik tu, dia ada kat penjuru. Tu je beza dia dalam hampa main tu. Cuma aku nasihatkan berhati-hati lah. Mungkin hampa tak pernah nampak, hampa kena buat steady lah. Aku duduk pikir-pikir balik. Dan aku tengok-tengok. Perempuan tu seingat aku, mungkin antara salah seorang pemain ataupun pembuat alat-alat gamelan tu. Sebab time hampa main tu dia senyum. Time hampa berhenti, muka dia cukup-cukup seram. Kalau hampa tengok memang cukup-cukup seram. Dan aku boleh kaitkan yang orang yang duduk atas kipas tu, dia, perempuan tu. Yang kipas tu pusing kan, ada perempuan tu kan. Aku rasa dia. Dan seingat aku, setahu aku, macam mana aku boleh katakan perempuan tu yang duduk atas kipas tu. Malam selepas kejadian yang berlaku kat aku tu, aku pergi turun tengah malam. Dan kali ni aku tak lari. Aku dah bertekad dalam diriku, aku tak akan lari. Dan aku nampak sendiri yang perempuan tu yang duduk dekat atas kipas tu sambil berpusing. Tapi tentu muka dia memang seram. Macam dia ni pantau alat-alat gamelan tu. Pantau semua orang. Macam dia ni cuma aku punya teori dan sangkaan aku lah. Dia macam cikgu lah. Dia macam leader dekat tempat tu. Bayangkan, bila dia duduk atas je, alat-alat gamelan semua bergerak. Bukanlah bergerak, cuma aku tengok tiga. Gambang, bonang, gong. Lepas tu dia nampak tak yang ketuk-ketuk tu. Dan aku rasakan lah, bilik gamelan tu memang berhantu. Aku masuk asrama, aku duduk hanya 4 tahun. Tapi kejadian-kejadian yang aneh tu berlaku kat aku memang cukup banyak. Aku tempuhi lah dengan kekuatan, dengan keyakinanku. Dan untuk kes yang cakap dekat lokal tu, yang ni lagi misteri. Dan aku tak berani nak cakap benda apa. Dan aku tahu perkara tu. Tapi aku tak boleh pastikan benda tu betul ke tak. Dan aku takkan cerita yang tentang cakap lokal tu. Dan cuma aku nak beritahu hati-hati dekat lokal dalam bilik gamelan tu. Mungkin ada sesuatu dalam benda tu. Dan mungkin ada sesuatu dalam lokal tu. Aku tak berani cakap sebab, dan kalau aku cerita benda ni pun, hampa tak mungkin akan percaya satu apa-apa. Sebab benda ni mistik. Orang tak nampak. Cuma salah seorang sikit-sikit je boleh nampak benda ni. So aku tak berani nak cerita benda ni. Dan kes untuk budak yang main bonang tu, setahu aku lah, bonang ni perempuan, lelaki main tak. Tapi taklah kerap ni sebab budak-budak main. Cuma aku boleh simpulkan, pihak sekolah ataupun sesiapa saja, sebelum ambil sesuatu barang alat tradisional tu, cuba cek dekat mana dan dari mana ambil. Memanglah daripada supplier, daripada mana-mana kan. Tapi asal pembuatan dia tu. Sebab budak ni pun aku dah tahu cerita yang sebenar. Cuma aku nak cerita kat hampa tu, rasa sebuah salah. Tunggu untuk episod-episod yang akan datang. InsyaAllah kalau aku terbuka hati, aku akan cerita benda ni. Cuma aku dah ceritakan siapa yang duduk atas kipas tu. Cuma satu daripada 3 hantu yang aku pernah nampak dalam bilik gamelan tu. Yang hanya aku ceritakan hanya satu lah. Cuma aku bukan tak berani ke apa. Cuma
kesahihan dia tu belum pasti. Dan budak tu pun kalau hampa sedap senja-senja, dia akan lari depan bilik gamelan ataupun dia ketuk depan pintu bilik gamelan. Siapa-siapa lalu bilik senja je mesti akan kena. Aku tak cakap lah mesti akan kena, tapi insya-Allah akan kena. Percaya pada diri yang kita ni bukan duduk dekat dunia ni manusia saja, tapi ada binatang, ada makhluk lain, dan kita kena berbuat baik pada semua dan jangan buat benda yang bukan-bukan lah. Sebab kita tak tahu, kalau kita pergi kat tempat orang lain pun kita takkan buat benda bukan-bukan. Kalau buat benda bukan-bukan, mungkin akan kena apa-apa. Dan aku pun tak tahu. Aku pun tak tahu kejadian yang sebelum ni. Mungkin asrama ni pernah orang main apa-apa, dan aku tak tahu asrama yang kita duduk tu tapak apa dulu, tapak kapal sawit ke, tapak pembunuhan ke, tapak askar Jepun ke. Aku ada cerita untuk askar Jepun, tapi aku hold dulu. Itu saja untuk video kali ini. Aku cuma ceritakan perkara yang aku tahu dekat bilik gamelan tu untuk ke part kedua ni. Dan terima kasih untuk siapa yang support aku dari dulu sampai sekarang. Dan kalau hampa semua suka untuk video aku kali ni, hampa jangan lupa untuk like, share and subscribe. Assalamualaikum.